Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan, rasuah dihina, maruah dibina. Itu adalah moto slogan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ada waktu dan ketika kita melihat rasuah berlaku, tapi kita tak tahu apa yang kita nak buat. Hari ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan tentang mari kita laporkan aktiviti rasuah. Tuan-tuan, kita perlu ingat bahawa menurut Seksyen 25 Akta SPRM 2009 adalah satu kesalahan jenayah sekiranya saya ataupun tuan-tuan yang melihat aktiviti rasuah, yang mengetahui aktiviti rasuah tetapi tidak melaporkan. Kegagalan kita untuk melaporkan itu membolehkan kita boleh didenda dan boleh dipenjarakan. Sebagai contoh tuan-tuan, adalah satu bentuk tanggungjawab kepada kita untuk membuat aduan, iaitu wajib kita melaporkan sebarang tawaran dan pemberian rasuah, yang mana-mana orang yang dijanji, ditawarkan, diberikan rasuah mesti untuk melakukan sesuatu perkara wajib melaporkan kepada SPRM. Sekiranya saya ataupun tuan-tuan gagal melaporkan tuan-tuan, kita boleh didenda tidak lebih RM100,000 ataupun penjara tak lebih 10 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Ngeri tuan-tuan. Bukan kita buat rasuah tapi kita tak lapor. Yang kedua adalah kewajipan kita melaporkan sebarang bentuk permintaan ataupun penerimaan rasuah. Tuan-tuan, mana-mana orang yang diminta ataupun mana-mana orang yang cuba diperoleh, maknanya daripada seseorang suapan, maka wajib dilaporkan kepada SPRM. Dan seandainya kita gagal melaporkan perkara tersebut, kita boleh didenda pula tuan-tuan, tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Maka daripada keadaan ini, sebenarnya bagi bentuk galakan untuk kita membudayakan integriti, melaksanakan anti rasuah, maka ada 2 perkara utama. Pertama adalah adanya perlindungan kepada pemberi maklumat. Kedua, adanya perlindungan kepada saksi bagi kes-kes rasuah. Ada beza ya tuan-tuan antara pemberi maklumat dengan saksi ni? Apa dia? Begini. Pemberi maklumat adalah mana-mana orang yang membuat pendedahan tentang sesuatu jenayah, yang ini merujuk kepada rasuah berdasarkan kepada kepercayaannya yang munasabah. Maknanya dia maklumkan. Dan mereka yang tergolong dalam pemberi maklumat ini dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Itu pemberi maklumat. Kita tengok pula saksi. Saksi bagi kes-kes rasuah ini merujuk kepada orang yang mempunyai pengetahuan langsung melalui penglihatannya ataupun pendengarannya ataupun penglibatannya dalam sesuatu kelakuan jenayah. Dan mereka yang menjadi saksi ini dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Maka tuan-tuan, bila kita lihat pada keadaan ini, undang-undang juga memberikan perlindungan kepada saksi, di mana apabila saksi berasa terancam, contohlah dia terancam disebabkan dia membuat pendedahan tadi kan, jenayah rasuah pada SPRM contohnya, beliau mesti membuat laporan kepada SPRM. Maklumat saksi akan dihantar, dikemukakan kepada unit perlindungan saksi, ataupun ringkasannya UPS, Jabatan Perdana Menteri, untuk didaftarkan. Ini yang tuan-tuan tengok dalam cerita-cerita orang putih tu, yang jadi witness untuk apa-apa isu-isu jenayah ni. Jadi unit perlindungan saksi ni tuan-tuan akan menyelaraskan dengan agensi-agensi berkaitan SPRM seperti PJRM, Jabatan Pengangkutan Jalan, Immigration dan sebagainya, untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kepada saksi yang terbabit.
Jadi perlindungan ni akan diberikan kepada dua faktor. Tengok, melihat kepada apakah bentuk ancaman yang dihadapi oleh saksi tersebut dan apakah bentuk perlindungan yang dipersetujui oleh saksi itu. Contohlah, saksi kata, saya takutlah, boleh tak bagi kereta saya ni cermin jadi gelap sikit. Kalau unit perlindungan saksi kata okey, pertimbangkan okey, maka unit perlindungan saksi akan memaklumkan kepada JPJ untuk memberikan pengecualian dari segi undang-undang bagi perlindungan saksi ni. Ataupun katalah tuan-tuan, saksi ni takut, dia kata boleh ke saya ada pengawal peribadi untuk perlindungan sebab kes yang saya ni kes besar, orang tu ada duit, saya takut, saya risau. Maka tuan-tuan, ia boleh disediakan sekiranya unit perlindungan saksi merasakan ianya wajar. Sebenarnya tuan-tuan, bentuk perlindungan bagi saksi yang mendapat ancaman yang serius banyak. Antaranya, boleh menyediakan tempat tinggal untuk peserta. Ni yang kata witness protection ni, macam cerita-cerita yang kita tengok dalam TV tu. Ataupun mewujudkan identiti yang baru. Yang ni mungkin terlibat dengan Jabatan Pendaftaran dan sebagainya lah. Memberikan pembayaran sara hidup serta apa-apa tindakan yang dirasakan perlu oleh ketua pengarah unit perlindungan saksi. Jadi tuan-tuan, ayo kita cuba sekiranya saya ataupun tuan-tuan terlihat, ternampak kita kuat-kuasa, kita melaksanakan tuntutan dalam Seksyen 25 Akta SPRM 2009 ini. Cuma persoalannya, apa yang kita nak laporkan? Bagaimana cara untuk kita melaporkan rasuah? Tuan-tuan, dalam melaporkan rasuah ada beberapa kriteria ataupun ciri-ciri laporan yang tergolong sebagai maklumat yang berkualiti. Antaranya, mesti ada tarikh, masa dan tempat kejadian itu dimaklumkan dengan jelas. Kemudian, identiti yang memberi, identiti penerima dan identiti orang tengah perlu dimaklumkan jika ada orang tengah lah. Serta siapakah saksi-saksi yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut. Serta apa yang berlaku diperjelaskan dan apakah dokumen yang terlibat dalam kejadian itu. Maka tuan-tuan, bagaimana nak laporkan rasuah pula? Kita dah nampak pelakon rasuah, kita dah berniat nak melaksanakan tanggungjawab kita menurut Seksyen 25 Akta SPRM 2009. Bagaimana nak laporkan tuan-tuan? Ada beberapa jalan. Pertama, kita pergi sendiri ke mana-mana pejabat SPRM. Kedua, kita boleh menelefon pejabat SPRM. Dia ada talian bebas tol dia tuan-tuan. Ataupun kita boleh faxkan maklumat kita kepada talian SPRM. Kita boleh gunakan SMS pun SPRM ada buat. Kita boleh gunakan menghantar surat ke peti surat 6,000. Tak payah stamp tuan-tuan. Boleh nak laporkan. Menghubungi mana-mana pegawai-pegawai SPRM. Kalau nak mudah, mungkin kita boleh email kepada info@sprm.gov.my ataupun laporkan rasuah melalui sistem pengurusan aduan di laman sesawang SPRM www.sprm.gov.my. Maka tuan-tuan, kita perkasakan Seksyen 25 Akta SPRM 2009 ini dengan melaporkan, turut serta untuk kita berjuang membudayakan integriti dalam rumah kita semua ini. Maka tuan-tuan, rasuah dihina, maruah dibina. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Baik, jumpa lagi tuan-tuan.